Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa Alhamdulillah, di malam pertama setelah kita bercuti lebih 2 tahun rasanya, lebih 2 tahun, kerana kita diuji dengan COVID. Alhamdulillah, berapa ramai di antara kita ni yang dah pergi dengan sebab ujian itu, dan berapa ramai pula dah hadir pada malam ini antara yang alhamdulillah terlepas daripada bencana itu. Mudah-mudahan keadaan kita semakin baik, insya-Allah. Ini pun sebenarnya tak lepas lagi, masih ada lagi, cumanya keadaannya lebih ringan lah. Mudah-mudahan terus semakin ringan. Jadi dalam masa 2 tahun itu banyaklah yang tertinggalnya. Sepatutnya kita dah pergi ke depan jauh, dan saya pun banyak dah juga buat nota ni. Selepas pada itu kita ni baru nota 5, saya dah buat sampai 13 dah. Sambil-sambil itu dah tak mana tak boleh buat apa, kita tulis lah. Jadi ini yang kelima, rasanya mengikut saya dimaklumkan kita sampai sini. Betul ke tidak? Ni saya pun tak ada sini juga ni. Maknanya ayat yang ke-61. Betul ke tidak? Itu ke depan lagi. Ni ayat 61 dan seterusnya. Betul tak? Kalau mengikut saya tanda di situ. Ni. Tak apalah kalau betul sini, ataupun mungkin salah silap sikit, kita start sini lah. Kita start sini lah. Daripada ayat ni, wa idh qultum ya Musa. Siapa baca malam ni? Safwan ya? Safwan baca. Teruskan. Dia ada 2, kita ada nota ni. Satu je PDF. Ni lebih kemas, tapi saya guna ni lah, Word ni sebab mudah nak baiki, nak cari ke mudah. Kalau ni lebih kemas lah. Tak lari ayat dia tu. Dalam di kurungan tu molek ada. Kalau di sini kita tengok ni keluar daripada kurungan dia tu ayat dia. Lari dia. Tak apa dah. Saya rasa nota diedar tu berdasarkan PDF ni. Saya guna di sini ni. Kita ni nota 5, nota 5. Silakan Safwan baca. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم
خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. Dan kenangilah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan lagi makan sejenis makanan sahaja, iaitu manna dan salwa. Kerana itu pohonlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar dia mengeluarkan untuk kami tumbuh-tumbuhan, bumi berupa sayur-sayuran, mentimunnya, gandumnya, kacang dalnya dan bawangnya. Jawab Musa, adakah kamu mahu menukarkan kehidupan yang hina dengan kehidupan yang lebih baik? Pergilah ke mana-mana negeri, kerana di sana kamu boleh dapati apa yang kamu minta itu. Mereka ditimpakan dengan kehinaan dan kemiskinan, dan sudah sepatutnya mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Balasan itu ialah kerana mereka mengingkari ayat-ayat Allah, perintah-perintah dan mukjizat-mukjizat yang membuktikan kebesarannya, dan membunuh nabi-nabi dengan tidak ada alasan yang benar. Balasan itu ialah kerana mereka menderhaka dan sentiasa melakukan pencerobohan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabi'in, sesiapa sahaja di antara mereka itu yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tiada lagi sebarang ketakutan kepada mereka, dan mereka juga tidak akan berduka cita. Dan kenangilah ketika kami mengadakan perjanjian denganmu, supaya kamu berpegang teguh dengan ajaran-ajaran agama, dan kami angkatkan gunung Tursina ke atasmu, sambil berfirman, peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu, dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa. Kemudian kamu berpaling setelah adanya perjanjian itu, kalaulah tidak kerana adanya limpah kurnia Allah dan rahmatnya ke atasmu, nescaya kamu berada di dalam golongan orang-orang yang benar-benar rugi. Itu Pak Bakri lagi daripada nota yang kelima ni. Kita duduk masih lagi nota kelima, ayat 61 malam ni, insyaAllah. Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid. Lan nasbira, kami sekali-kali tidak akan bersabar, dapat sabar makan sejenis makanan sahaja. Sejenis makanan itu dua makanan, tapi jenis tu lah. Iaitu kita ada nota di sini 116. Man, al-manna, man ialah sejenis makanan yang manis, pekat macam madu, atau macam kalau kita kata tempat kita ni macam ledar, agar-agar. Ia turun dari langit seperti embun. Ini Allah SWT bagi kepada mereka salah satu mukjizat Nabi Musa. Allah SWT bagi kepada mereka semasa duduk, orang panggil di tih tu, padan tih tu, duduk situ tengah-tengah pada pasir, tak ada gapo, makanan, tumbuhan tak ada. Jadi adanya tu ialah Tuhan buat turun. Tuhan buat turun. Dia macam embun itu, dan jatuh ke atas batu tu, melekat situ. Mereka pun ambil. Makan hal tu. Salwa pula sejenis burung macam puyuh. Jenis burung puyuh. Itulah makan. Dua jenis makanan tu. Lamalah duduk dalam keadaan begitu. Jadi sehingga akhirnya lalu mereka kata, wa idh qultum, kenangilah ketika kamu berkata, wahai Musa, lan nasbira ala ta'amin wahid. Mereka tahu Nabi Musa ni Nabi Allah, dan seorang yang bertuah, doanya makbul. Dia suruh minta doa. Dia suruh minta, fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ard. Minta doa dengan Tuhan lah. Tak tahan dah kita ni, puas dah makan hak ni. Begitu ceritanya. Jadi kalau boleh tak minta dengan Tuhan lah, hasil tumbuhan bumi, sayur-sayuran, bawang kita nak makan lah. Teringat pasal duduk Mesir dulu. Duduk Mesir, dia dicerita dia lepas lari daripada Fir'aun ni. Cerita dia lepas lari daripada
Fir'aun terbelah laut. Terbelah laut tu dia pergi ke Tur Sina. Situ. Duduk situlah. Selama 40 tahun duduk situ. Lama duduk situ. Fir'aun mati dah, naik Fir'aun lain pula. Gitu. Duduk situ makan hati. Kerana itu pohonlah kepada Tuhanmu untuk kami. Kalau meminta tak, mestilah kira jenis saya Allah SWT mengeluarkan untuk kami tumbuh-tumbuhan bumi berupa sayur-sayuran, mentimunnya, gandumnya, kacang dalnya dan bawannya. Menunggu situ pula. Jawab Musa, adakah kamu mahu menukarkan kehidupan yang hina dengan kehidupan yang lebih baik? Mana nak benda tu boleh. Dahulu kita kan boleh dah makan benda lagu tu. Tapi kita dalam hina, jadi hamba abdi orang. Dijajah. Dijajah. Dan teruk sekali kita. Jadi sekarang ni Allah SWT melepaskan kita. Nak dapat kemerdekaan ni bukan senang perjuangannya. Nak menjadi umat yang jiwanya merdeka tu. Lama dah duduk di bawah Fir'aun tu, duduk jadi hamba abdi. Jiwa fikiran pun jadi fikiran bangsa yang dijajah. Nabi Musa kata, kalau nak benda tu, ni hak hidup kita ni, kita dekat arah nak hidup yang mulia, hidup penuh kemerdekaan. Kalau bon nak makan hak tu je, nak numi, nak gula, nak kari, apa semua tu, dia kata, pergilah ke mana-mana negeri. Ihbitu Misra, pergilah ke mana-mana negeri. Kerana di sana kamu akan boleh dapati apa yang kamu minta itu. Fa inna lakum ma sa'altum, apa yang kamu minta itu boleh dapat. Balik Mesir semula boleh dapat juga. Mereka ditimpakan dengan kehinaan dan kemiskinan dalam keadaan itu. Dan sudah sepatutnya mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Jadi kita ada nota di sini 117. Jadi kehinaan itu di zaman itulah, di zaman berkenaan, bukan sepanjang masa. Bukan sepanjang masa kata mereka ditimpa dengan kehinaan dan kemiskinan itu maskanah. Bukan sepanjang masa, pada masa itulah seketika. Bukan sepanjang masa. Kerana Allah SWT berfirman, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dhkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin. Dan ingatkanlah mereka, wahai Muhammad, ketika Musa, yakni Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kenangilah nikmat Allah kepadamu ketika dia menjadikan dalam kalanganmu beberapa orang nabi. Ini tidak hina bangsa yang ada beberapa orang nabi ni. Dan dia menjadikan kamu bebas merdeka setelah diperhambakan oleh Fir'aun dan kuncu-kuncunya. Ni Allah SWT suruh Nabi SAW bagi peringatan kepada orang Yahudi di zaman dia. Mana selepas tu mereka hidup merdeka, mulia. Dapat nabi-nabi lagi selepas daripada itu, selepas daripada Nabi Musa. Dan dia memberikan kepadamu apa yang tidak pernah diberikan kepada seseorang pun dari umat-umat yang ada pada masa itu. Maksudnya pernah. Jadi secara Bani Israel ini ada pasang surut dia, ada turun naik dia, ada masa mereka itu dihina, ada mereka itu jadi mulia, jadi raja-raja, jadi nabi-nabi pun ada di kalangan mereka. Kemiskinan yang tersebut di dalam ayat ini tidak semestinya berarti mereka menjadi bapa kedana. Tak mestinya yang disebutkan kemiskinan di sini maskanah itu maknanya bapa kedana dan tidak memiliki apa-apa selama-lamanya. Tidak. Perkataan al-maskanah dalam bahasa Arab boleh juga berarti tidak mempunyai harta yang mencukupi.
Jadi dalam keadaan tu sejarah hidup mereka tu ada di suatu peringkat. Orang kata hidup di berapa cukup jangan makan. Nak kata nak makan tak langsung, tak ada langsung, ada juga. Tapi susah. Walaupun ada juga sedikit sebanyak hartanya, ini berdasarkan firman Allah berikut. Jadi begitulah kalau kita baca Quran ni kan, sejarah yang dia sebut Bani Israel itu bukan untuk Bani Israel saja. Itu contoh. Kalau kita tengok bangsa kita, ni alhamdulillah dah senang nak banding orang kata sampai Jepun, sampai penjajah dulu. Zaman penjajah dulu kan nak makan pun susah. Nak makan, nak cari kerja pun susah. Pergilah ke negeri orang. Ada pergi ke Burma, ada pergi ke Thailand, macam-macam pergi nak cari rezeki. Orang kita suatu ketika dah. Kalau kita tengok learn ni, orang pakat berebut nak mari tempat kita. Walaupun kita rasa tak puas hati semua kan, tapi orang tu mari. Maknanya lebih senang daripada tempat lain. Tempat lain tak ada, tempat dia pun nak makan tu tapi susah. Begitulah manusia ni, perubahan hidup dia. Bangsa-bangsa umat ni memang begitu. Ada ketika susah, ada ketika senang. Ada ketika dijajah, ada kemudian dia merdeka. Memang begitu. Bangsa-bangsa. Bangsa kita pun pernah melalui zaman dijajah itu, kita dijajah oleh berbagai-bagai penjajah. Kemudian sekarang ni kita orang panggil merdeka lah. Merdeka. Begitu juga. Kita tengok sekarang ni mana-mana pun ada semua ni orang kuning ni. Ada semua. Jadi kalau kita tengok kepada kaitkan dengan bangsa dia ataupun umat tu memang begitulah. Baca apa ni Safwan baca. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. Bermaksud, adapun perahu itu, maka ia adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut. Aku membocorkannya dengan tujuan hendak mencacatkannya, kerana di belakang mereka nanti ada seorang raja yang merampas tiap-tiap buah perahu yang tidak cacat. Jadi kita nak ayatnya dalam ayat tadi, وَضُرِبَتْ عَلَيْهُمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ. Maskanah itu tidak semesti maknanya bila kata miskin mana apa-apa kedana. Tidak. Sebab apa kalau kita tengok kepada ayat ni, ni nak hurai al-maskanah tu dalam ayat yang kita baca tadi. Jadi maskanah tu makna miskin. Miskin ni tu benar ke? Cuba kita tengok sini. Adapun perahu itu maka ia adalah kepunyaan orang-orang miskin. Jadi orang miskin pun ada perahu juga ni. Ada perahu ni tidak teruk sangat lah. Boleh ambil tambal orang nak pergi seberang-seberang sana. Boleh buat penangkap ikan, boleh macam-macam lah guna perahu tu. Ada juga. Harta tu tidak kata tak ada langsung. Itu keadaan maskanah. Jadi dalam ayat ni disebutkan وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ. Tidak nak makna apa-apa kedana. Sebab itulah daripada sinilah ulama-ulama mengatakan fakir dengan miskin ni, fakir tu lebih teruk lagi, lebih susah lagi. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Dalam ayat tu sebut zakat-zakat ni diberikan kepada atau untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Dua golongan tu. Jadi kalau kita tengok berdasarkan ayat ni, miskin tu lebih baik keadaannya daripada fakir. Daripada fakir. Fakir tu memang papa kedana. Miskin ni tak sampai ke peringkat tu, tapi susah lah juga. Tidak kata senang kata. Jadi mereka tu dalam keadaan tu sebab kita lah. Sebab kita dulu boleh makan sampai penjajah boleh. Tapi banyak perkara lah kurang. Semua bergantung dengan orang. Tak bebas. Jadi kaya pun tidak kaya sebab bangsa yang menjajah kita tu. Kaya dia tu. Bangsa menjajah sampai beberapa keturunan pada makan waktu nenek dia dulu je. Harta tu, gitu kaya. Kita ni tak. Kalau kita tengok kepada bangsa kita ni pun kita tengok. Sebenarnya bangsa kita ni tak ada maju banyak sebenarnya.
Kalau kita tengok realiti kita lah. Lepas pada penjajah, masa penjajah susah. Mula-mula merdeka tu pun susah. Jadi saya sendiri dan orang-orang yang sebaya dengan saya kata lah, tengok waktu tu sampai susah. Zaman apa nama dia, budak-budak ni kita tak tahu benda tu. Zaman orang cebok air dengan upih. Cebok air dengan upih tu. Pakai jolah kayu tu. Tu nak mandi. Kolam begitu. Susah. Tandas pun tak ada dalam rumah. Beratur. Susah lah. Tidak seperti orang yang maju. Dah. Lepas tu senang sikit. Senang sikit pun lah ni nampaknya. Tak berapa sedap pun lah. Kerja-kerja pun banyak tak ada. Dulu kalau kata orang pergi you tu kan, gembira lah pokoknya. Ada masa depan orang kata. Learning dah. Tidak gitu. Tak ada banyak generasi senang kita tu. Senang kita tu tak ada banyak. Dia tak jadi lagu tu. Dia nak semua bangsa maju sungguh. 7 keturunan. Boleh lagi dia tak payah buat kerja. Waktu nenek dia cari dulu harta kemain banyak. Tapi dia penjajah lah. Dia ambil harta negeri orang juga dulu. Begitulah nak ayat bangsa-bangsa ni. Memang gitu. Bani Israel pun dulu gitu. Sehingga akhirnya bila dia lebih terkenal dengan Yahudi, bangsa dia tak ada negeri suatu ketika dahulu. Tak ada negara. Merata dulu. Sehingga akhirnya barulah dia ada Israel itu. Ada Israel. Dia khabar dah lah, maju dah lah. Dia tu dari segi ketenteraan, dari segi gapo kan, dia nak lawan dah sekeliling dia Arab tu. Apalah dia jadi gitu. Ada tu bangsa dia lah tu. Supaya juga ada perang di Ukraine ke apa, 80% Yahudi. 80% Yahudi. Pasal tak kira. Mata duduk. Dia nak buat tu Yahudi, negara Yahudi yang besar. Israel itu kecil jadi. Tiba-tiba jadi perang. Itu cerita dia lah. Sama-sama kafir pun dia ada masalah juga. Nahaya dia bangsa dia tu atau selalu. Jadi dia ada peringkat-peringkat. Begitulah nasib bangsa-bangsa. Kalau kita tengok dalam Quran, dia cerita gitu. Cuma kita tengok diri kita sendiri, bangsa kita, orang lain pun sama. Patut pun mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Balasan itu ialah kerana mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Jadi perintah-perintah dan mukjizat-mukjizat yang membuktikan kebesarannya. Jadi dalam di sejarah Bani Israel ini macam-macam ada peringkat dia mendustakan ayat-ayat Allah. Padahal tu nenek dia tu nabi-nabi daripada sampai Nabi Ibrahim lagi. Tu nenek dia lah. Tu nenek Nabi kita juga, tapi dia tu lebih ramai nabi tu dicelah-celah tu. Sampai kepada Nabi Isa tu ramai. Jadi ada yang mereka bunuh nabi-nabi itu sampai ke peringkat tu, teruknya jadi perangai tu. Jadi sebab itu mereka ni dimurkai oleh Allah. Dimurkai oleh Allah. Kerana mereka menderhaka dan sentiasa melakukan pencerobohan. Itu perangai dia. Jadi Tuhan ayat orang yang terpilih, bangsa yang terpilih pun kalau mendapat kemurkaan Allah tak boleh pergi. Tak boleh pergi. Kalau pandai pun pandai ala kejahat. Tak ada hati perut. Kata dia jadi gitu. Bangsa ni. Dengan sebab itu, dan apa sebab jadi gitu? Sebab ni sebab langgar perintah Allah. Padahal dia ada kitab suci, adakah boleh ubah kitab suci tu? Tak saya pakai ajaran kitab suci tu. Lawan pula nabi-nabi dia tu. Sampai ke peringkat bunuh orang-orang yang menegakkan kebenaran, dia lawan. Akibatnya Allah murka kepada mereka. Ini semua pengajaran ni. Pengajaran kepada bangsa lain, kepada umat lain. Bukan nak tuju kepada Bani Israel saja. Itu sebagai contoh dalam Quran. Baik di sini ada penderhakaan dan pencerobohan mereka yang berterusan telah mendorong mereka membunuh para nabi dan melakukan apa yang telah mereka lakukan. Antara hak besar kesalahannya, jenayah dia selewengkan, dia ubah kitab suci.
Yang sepatutnya jadi panduan, jadi pedoman kepada manusia, punah kerana orang itu. Sebab apa dia baiki? Dia baiki, dia tukar. Itulah jenayah yang dilakukan oleh Bani Israel. Ia bersesuaian dengan firman Allah. Baca apa ni, Safwan. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Bermaksud, dan ingatlah peristiwa ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, mengapa kamu menyakitiku, sedangkan kamu mengetahui bahawa sesungguhnya aku ini pesuruh Allah kepadamu?" Maka bila mereka menyeleweng dari kebenaran yang mereka sedia mengetahuinya, Allah selewengkan hati mereka dari mendapat petunjuk. Dan sememangnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik, derhaka. Baca. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Bermaksud, dan sesiapa yang menentang ajaran Rasulullah sesudah terang nyata kepadanya kebenaran petunjuk yang dibawanya, dan dia pula mengikut jalan yang lain dari jalan orang-orang yang beriman, kami akan memberikannya kuasa untuk melakukan kesesatan yang dipilihnya, dan pada hari akhirat kelak kami akan memasukkannya ke dalam neraka Jahannam, dan neraka Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi ini perangai dia. Perangai inilah yang menyebabkan mereka itu dimurkai Allah. Orang-orang lain pun sama. Kalau buat lagu tu, terutamanya orang yang mendapat kitab suci. Allah SWT kurniakan kitab suci supaya kita umat Islam ada Quran, tak saya pakai Quran. Ada orang yang menyeru kepada kebaikan, kepada yang benar, kita buat menganyi. Kita menentang dia, kita menyakiti dia. Tu cari pasal belakang tu. Cari pasal belakang tu. Jadi benda-benda begitulah. Dia padahalnya kita kata Bani Israel ni, antara hak Nabi dia hak paling banyak mukjizat dia boleh tengok. Dia tengok sendiri dengan mata kepala dia. Nabi Musa, lagu tu pun dia ada saja buah nak mengganggu tu, menyakiti tu. Sehingga Nabi Musa kata di sini, "Limat tu'dzunani, kenapa kamu menyakitiku? Padahal kamu tahu bahawa aku ini Rasulullah, Rasul Allah kepada kamu." Apa lagu tu? Ada saja dia tu suka buruk, suka orang. Itu perangai di Bani Israel daripada dulu. Kemudian teruk tu dia jadi Yahudi. Yahudi agama yang menyeleweng tu. Lepas tu dia jadi Kristian setengah-setengah. Apa dia lah tu? Belakang tu jadi Kristian. Padahal Nabi ajar molek-molek daripada Nabi secara langsung tu. Bukan daripada ulama-ulama biasa. Lagu tu pun kalau tidak mensyukuri Allah, kalau duduk tidak ada adab dengan Nabi-Nabi, gitulah Allah SWT akan turun ada nak sesat sangat lah. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Kalau kita tengok ayat asal lagi ini secara khususnya berkenaan dengan Nabi kita, tapi Nabi lain pun gitulah juga. Kalau menentang ajaran Rasulullah sesudah terang nyata kepadanya kebenaran, duk ikut jalan orang-orang yang tidak beriman, jalan orang lain itu. Kalau lagu itu, kami akan memberikannya kuasa untuk melakukan kesesatan yang dipilihnya. Tapi pada hari akhirat besok teruklah. Inilah ancamannya. Sumpah je siapa-siapa pun dia jadi gitu. Sebut Bani Israel, Yahudi di dalam Quran ni sebagai contoh, kena ingat gitu. Jangan kita rasa kita tak ada kena-mengena, tak ada kait gapo. Ada. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabi'in, siapa sahaja di antara mereka itu yang benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal soleh. Jadi ayat ini pun satu hal juga.
ramai orang keliru ni. Jadi dia ingat agama mana-mana puasa kan betul. Tak apalah jadi termasuk dalam hal ini. Mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Dan tiada lagi sebarang ketakutan. Jadi dia faham ayat ni tak apa, agama ni bebas beragama mana-mana. Asalkan percaya kepada Tuhan, asalkan kita jujur jadi baik gitu. Padahal tidak gitu. Itu silap faham lagu tu. Di nota 119 sesuai dengan syariat Islam. Kalau ikut tu beriman dengan Allah yang kemudian sesuai dengan ajaran Islam yang mulia dan sunnah Nabi itu dengan syarat tu. Kalau beriman apa ni kita kata kalau semata-mata beriman, lepas tu dengan Yahudi dia, orang Nasrani beriman dengan cara dia, Sabi'in, sebuah bintang dan macam-macam lagi, macam-macam pendapat ulama berkenaan dengan Sabi'in ini. Siapa saja di antara mereka itu yang benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal soleh pada dua tiga perkara ni, tak kena itu. Dia mesti kena ikut syariat Nabi sezaman. Kalau zaman Nabi Musa kena ikut Nabi Musa lah. Kalau buat Yahudi itu kena ikut Nabi Musa lah zaman tu. Dan percaya kepada hari kemudian tu tetap ada juga. Amal soleh tu kena ada juga. Orang-orang Nasrani yang ketika Nabi Isa tu ada tu, dia ikut beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal soleh di zaman tu. Tapi apabila masuk zaman Nabi kita, tak boleh dah. Tak boleh dah dia nak bawa agama Nasrani, Yahudi, kapal-kapal sebelum tu. Semua boleh katakan kebanyakan agama dalam dunia ni sebelum Nabi kita. Hindu, kaum Buddha, kaum kapal kau sebelum Nabi kita. Banyak daripada sebelum Nabi Isa lagi agama tu ada. Tak boleh dah pakar tu. Bila Nabi kita mari ni, Nabi terakhir mari, dia kena terikat dengan Nabi terakhir. Sebab kalau kita perhati pun, kepercayaan kepada beriman kepada Allah tu dia sudah berubah dah lari dah. Tak ada dah beriman kepada Allah. Tauhid tak ada agama mana-mana. Cuba kita tengok Kristian, lari dah jadi 3 Tuhan lah. Hindu jadi pada beribu-ribu Tuhan lah, macam-macam. Hari kemudian pula lari dah, tidak sebagaimana ajaran Nabi-Nabi yang sebenar. Hari kemudian dia mati. Dalam kelahiran yang lain kita jadi golai. Itulah akhirat kita. Jadi punah. Jauh lagi. Padahal tidak begitu. Kalau kita tengok bila dia katak buru tu, katak tu, boleh jadi orang tu kata dia. Orang yang mati dah dulu jadi katak buru. Tu akhirat dia lah tu. Tu hari kemudian dia. Ada agama yang faham gitu. Dah tak betul dah tu. Jadi yang boleh membawa amal soleh ni lah ke mana? Tu pun tak betul dah ajaran agama ada dalam dunia. Jadi kalau nak dapat hal ni pun asas ni pun tak dapat tidak. Kena ikut Nabi kita. Nabi yang terakhir. Itu sebab kita kata di sini sesuai dengan syariat Islam. Syariat Islam selagi ada masa tu sebelum hari Nabi kita, ialah pakai hak Nabi itulah. Tapi bila mari Nabi kita, tak boleh dah. Dia mesti kena ikut sunnah Nabi SAW. Orang Islam pun gitu juga, orang kafir pun gitu juga. Kerana Allah telah berfirman, baca sahabat, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Bermaksud, turutlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu menurut pemimpin-pemimpin selainnya. Tetapi sayang, amatlah sedikit kamu mengambil peringatan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bermaksud, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, iaitu bagi orang yang mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik hari kiamat, dan dia pula banyak menyebut dan mengingati Allah. Jadi ini berdasarkan ayat-ayat ni Allah suruh tunggu ma unzila ilaikum min rabbikum. Jadi Quran hak terakhir yang diturunkan. Manusia ni Tuhan suruh tu ikut tu. Dan Tuhan larang ikut selain daripada itu. Sebab kalau nak tunggu pun tak boleh, dia tak betul dah konsep percaya kepada Allah tu. Tak ada dah rubah.
percaya kepada hari kemudian berubah dah. Orang panggil amal soleh tu tidak jadi amal soleh dah, jadi benda lain amal soleh. Dengan sebab itu terpaksa kena ikut ni. Kalau nak dapat petunjuk, kalau nak dapat apa yang disebut dalam ayat tadi, la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kena ikut Nabi, kena ikut Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini bukan ditujukan kepada orang Islam saja, orang Islam lebih-lebih lagi. Orang kafir pun begitu juga. Uswah hasanah itu untuk semua manusia. Kepada orang yang mengharapkan keredaan Allah dan hari kiamat, begitulah dia akan turun. Tidak ada sebarang ketakutan dan tidak ada duka cita. Mereka juga tidak akan berduka cita. Itu jaminan Allah. Kalau beriman, percaya kepada hari kemudian, disebut asas-asas amal soleh. Ada waktu sebab Nabi tidak sebut Nabi itu, Nabi itu tukar-tukar. Dulu Nabi lain, syariat lain, tetapi asas dia tu, dia mesti agama ni kena ada percaya kepada Tuhan, percaya kepada hari kemudian, dan amal soleh itu dia kena ada. Jadi Tuhan jamin kalau ada hak tu dah betul cara dia, sekarang ni tak mungkin dah boleh betul hak lain. Tak dapat tidak kena ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita tidak nak cara hadis, tidak nak cara jauh kan, tafsir Quran dengan Quran kita tak pergi jauh lah. Tapi kalau nak sebut hadis tak panjang lah. Misalnya kan Nabi kata kalau Nabi Isa ada lah ni, Nabi Isa ada, dia kena tunggu aku. Dan memang pun bila Nabi Isa tu di akhir zaman tu untuk bunuh Dajjal ke apa tu, dia tu nak syariat Nabi kita, memang dia tu betul lah sebab Nabi royak ni. Kalau Musa atau kalau Isa kau hidup lagi, dia kena tunggu aku syariat dia. Itu baru jadi molek. Baik. Ini tidak betul, tidak apa ni, takut, tidak ada sebarang ketakutan, kebimbangan, mati pun tak apa, tak ada takut, tak ada bimbang, tak ada duka cita. Itu jaminannya terhadap apa yang terlepas dari mereka di dunia. Tak akan jadi sedih, tak akan jadi duka cita, tak dapat dunia pun. Orang yang kalau betul-betul beriman kepada Allah dan ikut cara Islam, kerana tidak ada satu pun pahala bagi amalan baik yang telah mereka kerjakan di dunia terlepas dari mereka di akhirat. Allah berfirman, baca, Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Bermaksud sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalannya dengan baik. Jadi kalau apa-apa tidak sedih, tidak takut, sebab semua yang kita buat ni tidak sia-sia, semua bermakna. Ada, kita akan dapat hasilnya di akhirat, dan kita pun nak percaya kepada akhirat. Tak boleh hari ni, boleh esok, tak apa. Sebab kita duduk simpan binti lah, duduk simpan binti, tak apa, kita suka, gembira. Sebab apa? Kita tahu kita tukar banyak, kita akan boleh guna akan datang. Gitu. Jadi tak ada duka cita, tak ada sedih lah, tidak kata penat saja. Ini Tuhan sebut, innal ladina amanu wa 'amilus salihat inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Baik, di dalam Quran Allah telah beberapa kali membuat kenyataan berupa jaminan kepada orang-orang atau golongan-golongan manusia tertentu bahawa tidak ada kebimbangan. Bukan setepat ni yang Tuhan kata, tidak ada kebimbangan, tidak ada ketakutan, tidak ada duka cita kepada mereka. Dia bukan setepat ni ya. Bahawa tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Siapakah mereka? Kalau kita nak tengok dalam Quran, dan di dalam surah-surah mana ke ia disebutkan. Di bawah ini ada beberapa ni, cuba kita tengok sini. Semua ni ada sebut. Kalau begini, jaminan sama supaya dalam ayat kalau kita baca ni. Baca apa ni? Safwan. Yang pertama, baca. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Bermaksud kami berfirman lagi, turunlah kamu semuanya dari syurga itu.
Kemudian jika datang kepadamu petunjuk daripadaku melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikuti petunjukku itu nescaya tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Cuba perhati dia ayat ni kan. Ni zaman mula-mula tu ada dengan isterinya Hawa tu dikeluarkan daripada syurga. Tu ada sebut dia. Kalau mari petunjuk daripada aku, pakar tu, ikut tu. Bila kamu ikut, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Serupa dengan ayat kita baca tadi. Jadi bila kita tengok ni nak dapat ni kita tengok ni ikut panduan ni lah. Nombor satu, fa imma ya'tiyannakum minni huda. Tuhan jamin dah, faman tabi'a hudaya. Kalau petunjuk mari kepada kamu dibawa oleh mana-mana rasul, siapa-siapa yang ikut petunjuk aku, maka tidak ada sebarang kebimbangan. Sini pun sama. Iaitu orang yang ikut petunjuk daripada Tuhan, orang yang ikut kitab suci dia. Begitulah. Seterusnya baca. Innal ladhina amanu wal ladhina hadu wan nasara was sabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ini kita baca tadi kan. Kita baca tadi di sini ayat ni lah. Jadi kita jumpa dari sini tak apa, baca seterusnya safwan yang ketiga. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Bermaksud tidak demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya, dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Sama juga. Baca lagi. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wa la adhan lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Bermaksud orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ini sama juga. Ini antara orang yang akan dapat dijamin oleh Tuhan. Tak akan jadi susah hati, takut dalam kehidupannya, dan sedih tak ada. Iaitu orang yang belanja harta mereka di jalan Allah, lepas tu tak ada menyebut-nyebut pemberian dia, ungkit-ungkit, tak ada, dan tak ada menyakiti hati orang yang menerima tu, dia bagi apa-apa. Selain daripada orang yang lagu ni dapat pahala, dia tidak akan ada kekhawatiran dan tidak ada kesedihan dalam kehidupan ini. Hidup dia akan jadi tenang. Ini jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga sifat orang yang tak ada takut, tak ada bimbang, tak ada susah hati, tak ada sedih. Dia kalau dia tu hidup dia begini. Ini dalam Quran sendiri. Teruskan. Bagi yang kelima. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Bermaksud orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Baca lagi. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa aqamus salata wa atauz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Bermaksud sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, mendirikan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Sama juga. Ini pula dia orang-orang lagu lain pula. Orang beriman, beramal soleh, mendirikan salat, memberi zakat,
Ini tetap jaminan Tuhan, lahum ajruhum 'inda rabbihim, dia tetap ada. Satu. Itu hak akhirat. Dalam dunia ni la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sama. Itu kelebihan dia. Itu hasil dia bila kita jadi orang beriman, beramal soleh, mendirikan sembahyang, memberi zakat. Di samping hak lain-lain lah. Cuba kita perhati, sama janji Allah SWT. Teruskan baca. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Bermaksud, dan jangan sekali-kali engkau menyangka orang-orang yang terbunuh, yang gugur syahid pada jalan Allah itu mati. Mereka tidak mati, bahkan mereka adalah hidup secara istimewa di sisi Tuhan mereka dengan mendapat rezeki. Dan juga mereka bersukacita dengan kurniaan Allah, balasan mati syahid yang telah dilimpahkan kepada mereka. Dan mereka bergembira dengan berita baik mengenai saudara-saudaranya, orang-orang Islam yang sedang berjuang, yang masih tinggal di belakang, yang belum mati dan belum sampai kepada mereka, iaitu bahawa tidak ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Ini antara orang yang dijanjikan dengan janji yang sama. Baca lagi. Innal ladhina amanu wal ladhina hadu was-sabi'una wan nasara man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila salihan fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Sabi'in dan orang-orang Nasrani, sesiapa sahaja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan segala rasulnya meliputi Nabi Muhammad SAW, dan beriman kepada hari akhirat serta beramal soleh, maka tidaklah ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Baca lagi. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Bermaksud, dan tiadalah kami utuskan rasul-rasul itu melainkan sebagai pembawa berita gembira dan pembawa amaran. Kemudian sesiapa yang beramal soleh, maka tidak ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka tidak akan berduka cita. Siapa yang beriman dan beramal soleh, boleh aslah, melakukan kebaikan, sesiapa yang beriman dan melakukan kebaikan, ini beramal soleh juga. Kalau dalam ayat lain dia sebut amilus salihat wa amila salihat, gitu. Jadi janjinya fala khaufun alaihim wa la hum yahzanun juga. Terus lagi. Ya bani Adam, imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati famanittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Bermaksud, wahai anak-anak Adam, jika datang kepada kamu rasul-rasul dari kalangan kamu yang menceritakan kepada kamu ayat-ayat perintahku, maka sesiapa yang bertakwa dan memperbaiki amalnya, tidak ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Apa jalan? Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Bermaksud, ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Wali-wali Allah itu ialah orang-orang yang beriman serta mereka pula sentiasa bertakwa. Jadi kena ni dia sebut wali-wali Allah. Kalau kita tengok ayat ni, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Setiap orang yang beriman dan bertakwa itu wali Allah lah. Tak usah cari orang lain, tak payahlah. Ada cari orang duduk guling tengah jalan tu lah.
Tak tahu jemaah cuci ke apa tu. Bukan. Itu pahaman orang kita hak salah. Hak salah. Jadi wali-wali ni jaminan tak ada kebimbangan, tak ada takut, tak ada sedih hidup, bahagia hidup, iaitu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Inilah wali-wali Allah berdasarkan Quran. Kau banyak bertakwa, kau tinggi kewalian dia. Gitulah. Walaupun tak ada nampak kamak, tak ada nampak apa orang kita ni nanti tengok kamak baru dia kata tu wali. Padahal tidak nanti lagu tu kamu lain banyak benda-benda pelik. Kalau kita panggil kamak lah. Padahal dia tu ajaran sesat, ajaran salah. Tidak Islam. Banyak benda-benda pelik berlaku juga. Itu tak ada jaminan. Dia kena beriman ke mana-mana. Tidak beriman terserayak lah. Ada benda pelik tahu mana. Tidak bertakwa terserayak lah. Dia tidak wali. Itu kena faham tu. Sebab benda pelik ni dia bukan diperolehi orang-orang yang baik saja. Pelik pada pandangan orang lah. Orang-orang kafir pun dia atas dasar istidraj, dia panggil istidraj. Tuhan boleh bagi juga. Tuhan boleh bagi. Tukar-tukar sihir tu apa kurangnya, pelik kan? Tapi adakah itu wali Allah? Tentu sekali tidak. Baca-baca lagi. Ini semua berkenaan dengan perkara yang sama. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Bermaksud sesungguhnya orang-orang yang menegaskan keyakinannya dengan berkata Tuhan kami ialah Allah. Kemudian mereka tetap teguh di atas jalan yang betul dengan pengakuan iman dan tauhidnya itu. Maka tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka dan mereka pula tidak akan berduka cita. Jadi kita sama cuba perhati. Jadi ayat yang ada jaminan ni ada berapa ni? Di sini ada 12 ayat. Dan kita kena perhatilah. Lagu mana Tuhan sebut orang itu. Cuba kita menghayati apa yang disebut oleh Allah. Ikut. Tentu jamin. Akan dapat Tuhan jamin. Akan dapat. Tapi kita tunggu sungguhlah. Kena istiqamah. Rabbuna Allah tetap di atas pendirian itu. Kemudian istiqamah dengan akan dapat. Tak solusi dia akan dapat. Ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjang ayat ni. Lepas tu, dan kenangilah ketika kami mengadakan perjanjian denganmu. Supaya berpegang teguh dengan ajaran-ajaran agama. Dan kami angkatkan gunung ke atasmu, Tur Sina. Ini cerita Bani Israel. Sambil berfirman, peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu, dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa. Mana Tuhan pesan suruh ikut kitab suci yang dia turunkan. Ini cerita hak dulu. Jadi kitab suci kita je Quran. Jadi sama lah. Kita kena tunggu Quran, bukan kemah waktu lah. Bukan kemah waktu. Jadi di sini wa rafa'na fawqakum tur khudhu ma atainakum biquwwah. Wa rafa'na fawqakum tur, dan kami angkatkan tur. Tur Sina itulah gunung tu ke atasmu, angkat. Jadi angkat lagu mana? Di sini kita kena tengok ayat lain pula. Inilah maksud tafsir Quran dengan Quran tu. Di setengah tempat kadang-kadang kita tak apa jelas. Tengok tempat lain. Bila tengok tempat lain, apa lagu mana? Itu maksud tafsir Quran dengan Quran. Baca sehingga ia benar-benar berada di atas kepala. Jadi bukit tu kan, dia melekat dekat tanah. Bukit tu biasa memanglah duduk atas tanah. Tiba-tiba bukit tu naik. Macam nak menimpa mereka. Itu apa yang berlaku kepada Bani Israel. Di zaman Nabi Musa dulu. Cerita tu. Sampai banyak kan mereka tengok tu pelik-pelik. Nabi Musa ni banyak sekali mukjizat dia. Itu pun ada perangai sama. Tak ada lama ada tubilah pun perangai dia. Gitu. Tapi nak wayaknya manusia ni setara Nabi Musa tu. Kalau perangai tu ada pasal ada perangai tak jadi juga.
Lepas tu guru lah, guru hebat secara mana. Kalau anak murid tu ada berangan, tak jadi, payah. Setahun tu terus tu ada Nabi Musa, jadi. Tapi jadi pun tak ada lama. Adalah mula. Tapi memang gitu pun sifat manusia ni. Sifat manusia pun gitu. Mula-mula tu dia tinggal lagi lah. Seperti kita ni tu apa panggil COVID 2 tahun tu ingat mula-mula takut. Ingat kamar mati ni tinggal. Lepas tu lama-lama tak rapat pun lah. Gitulah. Manusia, sifat manusia macam gitu. Jadi cuba-cuba apa ni, Safwan baca ni. Jadi ayat ni lebih menjelaskan lagi kalau kita baca tadi. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بهم خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Bermaksud, dan ingatlah ketika kami mengangkat gunung Tur Sina ke atas mereka, yakni Bani Israel, seolah-olah gunung itu awan yang menaungi mereka, dan mereka yakin bahawa gunung itu akan jatuh menimpa mereka. Dan kami katakan kepada mereka, peganglah dengan teguh apa kitab Taurat yang telah kami berikan kepadamu, dan ingatlah selalu, amalkanlah apa yang terkandung di dalamnya, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Itulah yang kita warafa'na fawqakum tur, kami angkatkan atas kamu tur itu. Angkat tu lah ke mana? Kalau kita tengok dalam ayat ni, jadi semua awal tu nak. Lepas tu kau dekat macam nak menghempak mereka. Kau takut lah. Rupanya Allah SWT nak suruh, nak menarik perhatian supaya mereka tu beringat. Apa dia? Pegang teguh dengan kitab suci Allah bagi kepada Nabi dia tu, iaitu kitab Taurat. Dan amalkan betul-betul apa yang ada di dalam. Itu perjanjiannya. Berjanjilah di situ. Mereka pun berjanjilah di situ. Pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu. Apa yang kami berikan kepadamu, tak nak sebut sini apa yang kami berikan kepadamu itu apa. Di sini tidak disebutkan dengan terang apa yang diberikan kepada mereka, dan diperintahkan mereka supaya berpegang teguh dengannya. Cuma disebut apa yang kami berikan kepada kamu. Tetapi ia disebutkan di dalam firman Allah berikut. Baca Safwan. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Bermaksud, dan kenangilah ketika kami kurniakan kepada Musa Alkitab, Taurat, dan keterangan-keterangan yang terkandung di dalamnya, yang membezakan di antara kebenaran dan kepalsuan, supaya kamu mendapat petunjuk. Itu kami berikan kepada kamu tu kitab dan Al-Furqan. Kemudian, dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa. Nak jadi bertakwa ni kena ikut Quran lah, ikut kitab suci. Barulah jadi bertakwa. Dia akan jadi dengan sendirilah kalau ikut ajaran kitab suci Allah di zaman masing-masing. Kalau kita ni ikut Quran, dengan sendirinya akan jadi manusia yang bertakwa. Bila bertakwa tu alladzina amanu wa kanu yattaqun, jadi auliya Allah. Jadi orang-orang yang dikasihi Allah. Bila jadi orang-orang yang dikasihi Allah dengan sifat tu, dia la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Dia ada waktu lah, jaminan tu dengan sendiri. Kemudian kamu berpaling setelah adanya perjanjian itu. Thumma tawallaitum. Kalaulah tidak kerana adanya limpah kurnia Allah dan rahmatnya atasmu, niscaya kamu berada dalam golongan orang-orang yang benar-benar rugi. Lepas pada berjanji itu, paling pula. Begitulah sifat manusia ni. Sama ada berjanji betul seperti yang berlaku kepada Bani Israel ni, ataupun orang lain. Tidak ada janji, tapi macam ada janjilah. Setiap kali bila Allah SWT turunkan bala dia, tak macam kita ni, ketika tsunami mula, beringat sebentar, takut, amal nak pergi kelok patah tak berani. Lepas tu lama-lama lupa lah. Itu sifat manusia. Lama-lama kita galak pula, sejulung pula takut. Lepas tu benda lain pula bagi. Ini semua peringatan Allah. Kalau nak kira tak ada limpah kurnia Allah dan rahmatnya pada badannya perangai manusia yang tak ada pendirian dan betul-betul, Allah SWT tak ampunkanlah. Jadi rugilah. Tapi tidak, Allah SWT Maha mengasihani.
Dia tahu manusia ni lemah, manusia ni kurang banyak. Jadi sebab itulah ada sentiasa ada, walaupun setara Bani Israel ini teruk gidimbung ni, pun Allah SWT tidak lepas. Kalau bila mereka balik, patah balik, bertaubat, ingat kepada Tuhan, Tuhan terima selalu. Tak kira bangsa Bani Israel pun sampai kelan ni pun. Lepas tu di kalangan mereka pun sampai sekarang ni ramai orang-orang Islam, orang Islam. Tapi orang majoritinya tidaklah. Orang majoritinya musuh. Niscaya kamu berada dalam golongan orang-orang yang benar-benar rugi kalau sifat Allah tu tidak begitu. Tetapi Allah ni tidak begitulah. Di sini Allah, di sisi Allah pada hari pembalasan kelak, benar-benar rugi. Bila tu benar-benar rugi tu? Benar-benar rugi di sisi Allah pada hari pembalasan kelak. Kerana Allah berfirman, ni rugi, paling ruginya, benar-benar ruginya besok bila mati. Dalam dunia tu ada dah ruginya. Kadang-kadang Tuhan beri nampak, kadang-kadang tidak. Lepas kita rasa tidak rugi, tapi tidak, sebenarnya rugi sebenarnya akhirat. Kerana Allah berfirman, baca semua. فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. Bermaksud setelah kamu mengetahui pendirianku ini, wahai kaum musyrik, dan kamu masih juga berdegil, maka sembahlah kamu apa yang kamu kehendaki, yang lain dari Allah. Kamu akan mengetahui akibatnya. Katakanlah lagi, sesungguhnya orang-orang yang rugi dengan sebenar-benarnya ialah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri dan pengikut-pengikutnya pada hari kiamat dengan sebab perbuatan mereka memilih kekufuran atau kederhakaan. Ingatlah yang demikian itulah kerugian yang nyata. Jadi inilah ni sebut dia Tuhan suruh sembahlah apa yang kamu nak. Ikutlah semualah. Apa nak selain daripada Allah ikut. Ini ancaman itu. Suruh tu bukan suruh-suruh. Bukan suruh boleh kita bebas nak menyembah apa saja yang kita nak. Ini orang panggil amar litahdid. Perintah di sini suruh, di sini suruh ancam. Dalam bentuk ancam. Dalam bentuk ancam. Tapi kalau kita buat ikut area kita, ikut kita nak, sembah apa yang kita nak, itulah hak rugi. Hak rugi sebenar-benarnya ialah orang yang merugikan diri mereka sendiri dan ahli keluarga mereka di hari kiamat. Itu paling rugi. Rugi dalam dunia rugi dah, memang sedih dah. Tapi hak lebih sedihnya rugi akhirat. Rugi akhirat ni kalau tak kena, itulah hidup ni. Tak kena menyembah selain daripada Allah. Syirik, melakukan syirik, melakukan maksiat, tidak melakukan ketaatan. Itu menyebabkan rugi belaka tu, merugikan akhirat. Kadang-kadang tak nampak rugi itu dalam dunia. Jadi Tuhan kata ala dzalika huwal khusranul mubin. Itulah kerugian hak benar sebenarnya, hak nyata benarnya kerugian di akhirat besok. Kerugian dalam dunia ni sementara aja. Susuk apa nama ni, pendak-pendak letih-letih, tak check up pun dia mati habis. Kita dunia ni sekat tu ya. Paling-paling tinggi pun. Kadang-kadang habis sebentar aja. Lepas tu tak hilang. Hilang kan ada. Gitulah. Hak dunia ni kalau akhirat besok kan sama-sama sepanjang masa. Hak tu tak tahannya. Hak tu rugi sebenarnya. Jadi ini apa nama ni yang dalam ayat tadi, kalau tidak kerana wala fadlullah alaikum wa rahmatuhu, nescaya kamu jadi orang-orang yang benar-benar rugi. Tapi dia sentiasa ada perjuangan dalam hidup ni, orang yang nak membawa manusia kepada kebenaran. Dia sentiasa ada. Tuhan pun tidak kata seorang Nabi tak ada, sesat, tak ada Nabi dah mari. Dulu ada semua Nabi. Itu maknanya Tuhan itu sayang kepada hamba-Nya manusia ini, supaya tidak rugilah, supaya tidak rugi dunia dan akhirat. Sebab itu ada semua Nabi. Kemudian hak terakhirnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi kita kira-kiranya pada dia je.
untuk selama-lamanya sampai kiamat. Dan untuk menjaga ajaran dia tu, walaupun dia tak ada, dia ada pengikut-pengikut dia yang setia. Orang panggil yang pandai, yang tahu ajaran dia, yang jaga ajaran dia tu, iaitulah alim ulama. Ini ada semua. Itu rahmat Allah SWT lah tu. Rahmat Allah SWT kepada manusia, yang sentiasa mengingatkan manusia. Ini tak betul. Kalau buat benda tak betul tu kan lama-lama jadi syirik. Syirik tu kan rugi kan. Tu tak tahan. Jadi sentiasa ada orang yang beringat sama. Nak pergi ala kau syirik, beringat royak lalu. Royak lalu. Itu kelebihan umat Nabi Muhammad. Yang akan ada orang oleh itu. Nampak lari sikit, bagi peringat selalu. Dia ada sama nak itu tu. Seperti ayat kereta lah agaknya. Lama-lama kan, nak gira laki semacam. Nak gira laki semacam. Jadi belok. Nak gira lakannya semacam. Dia jadi gitu manusia. Tapi kalau ada dia jaga tu tengok, dia bagi peringatan, maka selamatlah. Tak ada lagi rugi dunia akhirat tu. Itulah maksudnya. Jadi kita sapaskan ni malam ni ayat 64 surah Al-Baqarah. Jadi seterusnya kalau kita nak tengok ni nota yang ke-6, nota yang ke-6. Oleh kerana tak ada lagi nota tu, tak bagi mana dia lah. 65 insya-Allah kita akan minggu depan mulakan dengan nota yang ke-6 daripada ayat 65. Untuk malam ni setakat tu dulu. Sebagai mukadimah setelah lama cuti dah. Kau kena berada halal ni. Slow-slow dulu lama. Alhamdulillah. Kita ni tu habis lagi keluar masa kan. Untuk mengaji, untuk insaf, untuk sedar diri, baiki keadaan kita gitu lah. Sedekahlah lah. Mepehkanlah seluruh dunia. Pelik juga tu. Tak pernah berlaku dalam sejarah seluruh dunia begitu. Ujian tu sungguh lah. Lepas tu nampak lah. Sebelum pada tu kita tak perhati molek. Perhati molek. Suruh duduk di rumah pula. Nabi wayak dah. Suruh duduk. Kalau nak selamat duduk. Pakai pesan gitulah. Kau kan pakai dana menteri. Mana-mana suruh duduk rumah. Waktu pandai selamat. Duduk rumah lah gitu lah. Tak menaga, tak buat kerja kapal berselerok sikit baru tu. Sikit baru tu. Kata anak bui kan. Dia ada buat perlu. Dia buat penangkis perlu berpandu. Dia buat kau tu, kau dia takut orang segar. Tak ada, tak payah segar kau ni berselerok. Bagai tak suka. Bagai tak suka. Kenapa tu kalau Tuhan nak bui? Mana-mana kaya tu sebentar-bentar jadi bankrupt, apa ramai. Kalau dapat nafas baru pun apa ramai. Boleh tengok lah. Boleh tengok. Situ kita nampak lemahlah aku berhadapan dengan kuasa Tuhan, ya Allah. Jadi kita Tuhan beri lagi masa ni, Tuhan beri ni bolehlah. Ambillah pengajaran, dan baikilah hidup kita, insya-Allah baik untuk akan datang. Hanya setakat itulah dulu untuk malam ni. Wallahu a'lam.